Salam dan apa khabar tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menyertai kami hari ini untuk meneroka konsep kerajaan perpaduan. Nama saya Khairi, bersama rakan saya Aiman, kami akan menjadi pembentang anda untuk tajuk ini. Kerajaan perpaduan ialah kerajaan yang dibentuk oleh dua atau lebih parti politik. Walaupun mereka mempunyai ideologi yang berbeza, dengan pengalaman untuk menggalakkan kestabilan, keterangkuman dan perwakilan, kerajaan perpaduan sering dibentuk pada masa krisis, apabila negara memerlukan semua pemimpin politiknya untuk bekerjasama demi kebaikan bersama. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan faedah dan cabaran kerajaan perpaduan, strategi untuk membina kerajaan perpaduan yang berjaya dan kajian kes di Malaysia. Mari kita mulakan dengan memahami maksud kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ialah satu bentuk tadbir urus di mana pelbagai parti atau puak politik berkumpul untuk membentuk satu gabungan untuk mentadbir sesebuah negara. Ia bertujuan untuk menangani perpecahan politik, mengatasi cabaran tadbir urus dan memastikan perwakilan kepentingan dan perspektif yang pelbagai. Sebab-sebab penubuhan kerajaan perpaduan. Mengapakah sebuah negara mempertimbangkan untuk membentuk kerajaan perpaduan? Terdapat beberapa sebab yang menarik. Satu, menangani pepecahan politik. Kedua, polarisasi yang menghalang tadbir urus, menggalakkan kestabilan semasa krisis. Ketiga, menggalakkan keterangkuman dengan memastikan perwakilan semua segmen masyarakat. Terdapat banyak faedah kerajaan perpaduan. Pertama, peningkatan kestabilan. Kerajaan perpaduan boleh membantu mengurangkan polarisasi politik dan menggalakkan kerjasama antara parti politik yang boleh membawa kepada peningkatan kestabilan. Kedua, inklusiviti. Kerajaan perpaduan boleh memastikan semua suara didengar dan diwakili dalam kerajaan tanpa mengira fahaman politik. Ketiga, perwakilan kerajaan. Perpaduan boleh membantu memastikan semua wilayah dan masyarakat di Malaysia diwakili dalam kerajaan. Cabaran kerajaan perpaduan. Sudah tentu terdapat juga beberapa cabaran kepada kerajaan perpaduan. Satu, perkongsian kuasa. Salah satu cabaran utama kerajaan perpaduan ialah perkongsian kuasa. Parti politik mungkin mempunyai idea yang berbeza tentang bagaimana kuasa harus diagihkan dan boleh membawa kepada konflik. Dua, pembuatan keputusan. Kerajaan perpaduan boleh membuat keputusan lebih kompleks kerana wakil daripada pelbagai pihak mungkin mempunyai keutamaan dan agenda yang berbeza. Ketiga, accountability. Kerajaan perpaduan boleh meningkatkan lagi untuk memastikan pihak individu bertanggungjawab atas tindakan mereka kerana tanggungjawab dikongsi di kalangan pelbagai pihak. Kajian kes kerajaan perpaduan yang berjaya. Mari kita periksa beberapa kajian kes kerajaan perpaduan yang berjaya dari seluruh dunia. Satu, Afrika Selatan. Pembentukan kerajaan perpaduan selepas apartheid membawa kepada peralihan yang aman, perdamaian dan kemajuan keadilan sosial. Dua, Belgium. Negara yang mempunyai kumpulan bahasa dan budaya yang pelbagai, Belgium telah berjaya mengekalkan kerajaan perpaduan, memastikan perwakilan dan kestabilan. Tiga, Ireland Utara. Perjanjian Good Friday menubuhkan eksekutif perkongsian kuasa, menamatkan konflik selama beberapa dekad dan menggalakkan keamanan dan kemajuan. Kes untuk kerajaan perpaduan di Malaysia. Sekarang mari kita gunakan konsep kerajaan perpaduan dalam konteks Malaysia. Satu, menangani perpecahan politik. Kerajaan perpaduan boleh merapatkan jurang politik dan menggalakkan keharmonian dalam masyarakat yang pelbagai. Dua, memupuk keharmonian dan keterangkuman. Masyarakat berbilang budaya Malaysia boleh mendapat manfaat daripada kerajaan perpaduan yang menghargai kepelbagaian sebagai kekuatan. Tiga, pertumbuhan ekonomi dan perpaduan sosial. Kerajaan perpaduan boleh menyediakan kestabilan, menarik pelaburan dan menggalakkan pembangunan yang saksama. Parti politik berhaluan kiri dan parti politik berhaluan kanan mampu menubuhkan kerajaan perpaduan. Walaupun parti sayap kiri dan sayap kanan lazimnya mempunyai ideologi dan keutamaan dasar yang berbeza, mungkin terdapat situasi di mana mereka menyedari keperluan untuk bekerjasama dan membentuk kerajaan campuran untuk manfaat yang lebih besar dari bagi negara.
Kerajaan perpaduan yang dibentuk oleh parti sayap kiri dan kanan boleh dilihat sebagai satu cara untuk mendapatkan perpecahan politik, menggalakkan kestabilan dan memupuk perpaduan nasional. Ia membolehkan perkongsian kuasa dan membuat keputusan antara kumpulan ideologi yang berbeza, yang berpotensi membawa kepada kompromi dan konsensus mengenai isu-isu utama. Pembentukan kerajaan perpaduan antara parti sayap kiri dan kanan boleh menjadi proses yang mencabar dan kompleks, kerana mungkin terdapat perbezaan yang ketara dalam ideologi dan agenda dasar mereka. Walau bagaimanapun, adalah perkara biasa bagi negara-negara untuk menyaksikan gabungan sebegitu dalam masa krisis politik, apabila keperluan untuk kestabilan dan tadbir urus inklusif mengatasi perbezaan ideologi. UMNO PAS ialah gabungan politik di Malaysia yang menghimpunkan dua parti politik utama, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO dan Persatuan Islam Sertanah Melayu PAS. UMNO secara tradisinya dianggap sebagai parti kanan tengah, manakala PAS adalah parti Islam yang mempunyai kecenderungan konservatif. Gabungan UMNO PAS sering disebut sebagai Muafakat Nasional, ditubuhkan pada September 2019. Ia muncul sebagai tindak balas kepada lanskap politik di Malaysia, bertujuan untuk mengukuhkan sokongan dalam kalangan penduduk majoriti Melayu Islam. Gabungan itu terutamanya memberi tumpuan kepada isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan Melayu Islam, termasuk agama, budaya dan hal-hal sosioekonomi. Pembentukan gabungan UMNO PAS telah memberi implikasi kepada wacana kerajaan perpaduan di Malaysia. Gabungan itu menyatakan sokongan terhadap gagasan kerajaan perpaduan, memperjuangkan kerajaan yang mewakili dan melindungi kepentingan masyarakat Melayu Islam. Ia telah mencadangkan penubuhan sebuah kerajaan yang merentasi garis parti tradisional dan merangkumi ahli daripada parti dan latar belakang yang berbeza, dengan tujuan untuk mencapai kestabilan dan menangani persepsi terpinggir masyarakat Melayu Islam. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa konsep dan pendekatan kepada kerajaan perpaduan mungkin berbeza-beza di kalangan parti politik dan gabungan yang berbeza di Malaysia. Walaupun UMNO PAS menyokong konsep kerajaan perpaduan dari sudut kepentingan Melayu Islam, parti politik lain mungkin mempunyai tafsiran dan keutamaan yang berbeza. Hubungan gabungan UMNO PAS dengan gagasan kerajaan perpaduan dipengaruhi oleh dinamik dan konteks politik di Malaysia. Konsep kerajaan perpaduan terus menjadi topik perbincangan dan perbahasan, terutamanya semasa perpecahan dan cabaran politik. Perlu dinyatakan bahawa lanskap politik di Malaysia adalah dinamik, dan hubungan serta kedudukan gabungan politik boleh berkembang dari semasa ke semasa. Oleh itu, adalah penting untuk mempertimbangkan maklumat dan perkembangan terkini dalam memahami status semasa gabungan UMNO PAS dan perspektif kerajaan perpaduan. Terima kasih, Khairi. Sekarang kita akan berterusan dengan bagaimana rakyat juga boleh mengambil pelbagai langkah-langkah yang boleh membina dan menggalakkan kesepaduan. Antaranya adalah pendidikan kesedaran, partisipasi dalam program perpaduan, aktiviti sosial, mengamalkan toleransi, berinteraksi secara positif, mengamalkan keadilan sosial, mengiktiraf kepentingan bahasa kebangsaan, bertindak adil dan berterus terang, bekerjasama dalam projek komuniti dan menyokong institusi kebangsaan. Untuk poin yang pertama, pendidikan kesedaran. Ia adalah aspek yang penting dalam usaha memupuk perpaduan dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai. Ia adalah langkah awal dan dasar yang kuat dalam membentuk pemahaman yang mendalam tentang kepelbagaian etnik, budaya, agama dan pandangan politik yang wujud dalam negara ini. Melalui pendidikan kesedaran, kita mempunyai peluang untuk mengekalkan serta memajukan nilai-nilai perpaduan yang menjadi kejayaan Malaysia. Pertama sekali, pendidikan kesedaran membuka pintu kepada pengetahuan yang lebih baik tentang asal-usul dan sejarah pelbagai komuniti di Malaysia. Dalam konteks ini, pelajar dapat memahami dengan lebih mendalam kisah-kisah dulu dan pengorbanan sumbangan yang telah dibuat oleh setiap bangsa atau negara dalam pemudaan negara ini. Ia tidak hanya membantu menghormati sejarah tetapi juga mengisahkan peranan setiap komuniti dalam perkembangan Malaysia.
Kedua, pendidikan kesedaran merangsang pemahaman mengenai nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan. Pelajar diajar bahawa hak-hak asasi seperti kebebasan beragama, berbicara dan bersatu adalah hak universal yang perlu dimuati oleh setiap individu, tidak kira agama atau bangsa. Ini penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan adil. Ia juga membawa kepada kesedaran mengenai perbezaan budaya dan agama. Pelajar diajar untuk menghargai dan menghormati pelbagai budaya dalam Malaysia. Selain daripada itu, pendidikan kesedaran mempromosikan nilai kesedaraan gender, keadaan sosial dan tanggungjawab kepada alam sekitar. Ini adalah aspek-aspek penting dalam membentukkan generasi muda yang prihatin dan bijak dalam membuat keputusan yang baik bagi masa depan negara. Mengimplementasikan pendidikan kesedaran bukan hanya tanggungjawab pada sistem pendidikan, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Pendidikan kesedaran adalah tulang belakang dalam membina perpaduan yang kukuh Malaysia, yang membentuk pemahaman yang mendalam tentang kepelbagaian negara dan menegakkan nilai-nilai perpaduan hak asasi manusia dan kesetaraan. Untuk poin yang kedua, partisipasi dalam program perpaduan, ia juga penting untuk membina dan mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai. Program-program perpaduan boleh membantu mencipta jambatan antara pelbagai komuniti. Seperti ia juga boleh membina nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan dan toleransi. Salah satu aspek yang penting dalam program perpaduan adalah melalui dialog, perwakilan dan berbagai komuniti dapat berkongsi pandangan, pengalaman dan kebimbangan mereka. Ini membantu dalam mencapai persefahaman yang lebih baik tentang keperluan dan aspirasi masing-masing. Dialog membuka ruang untuk memecahkan inspirasi yang mungkin wujud di kalangan komuniti. Selain itu, program-program pembangunan komuniti adalah cara yang efektif untuk memupuk perpaduan. Ia termasuk dalam projek-projek yang boleh membawa komuniti untuk mencapai maklumat bersama seperti pemulihan alam sekitar, pembangunan ekonomi atau peningkatan infrastruktur. Melalui kerjasama dalam projek-projek ini, komuniti dari berbagai latar belakang dapat belajar untuk bekerjasama dan memahami betapa keberbagaian itu adalah aset. Aktiviti-aktiviti kebudayaan juga memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan. Pertunjukan seni, muzik, tarian dan festival adalah peluang untuk semua komuniti untuk berkongsi warisan budaya mereka dengan yang lain. Ini menggalakkan penghargaan terhadap perbezaan budaya dan mempromosikan nilai-nilai eksklusif. Selain daripada itu, program-program kesedaran dan pendidikan perpaduan perlu diteruskan. Masyarakat perlu menyokong inisiatif ini yang memberikan peluang untuk memahami peranan perpaduan dalam membentuk negara dan masa depan yang lebih baik. Untuk memastikan ini berjalan dengan lancar, program perpaduan semua pihak perlu berinteraksi dengan jujur dan terbuka. Ia boleh menyumbang idea, tenaga dan sumber daya mereka untuk memajukan maklumat. Program perpaduan adalah satu langkah aktif yang boleh diambil oleh setiap individu dan komuniti. Ia boleh memberi peluang untuk membangunkan jambatan antara komuniti, menggalakkan dialog dan memupuk kefahaman dan kerjasama. Dengan usaha bersama, kita boleh menjadikan Malaysia sebagai perpaduan yang menjadi dalam dunia semakin pelbagai. Untuk yang poin ketiga, aktiviti sosial juga boleh memberi peranan penting dalam membina keharmonian dan perpaduan masyarakat di dalam Malaysia. Platform untuk orang-orang dari pelbagai latar belakang boleh berkolaborasi dalam suasana yang santai dan menyeronokkan. Aktiviti sosial mampu membina jambatan antara komuniti dan menggalakkan kesedaran nilai-nilai perpaduan. Salah satu bentuk aktiviti sosial yang berkesan adalah program sukarela dan projek pembangunan komuniti. Melalui penyertaan dalam program sukarela, individu dari pelbagai komuniti dapat bersama-sama menyumbang masa dan tenaga untuk membantu mereka yang memerlukan
Ia mencipta hubungan yang positif antara komuniti dan bangsa yang lain. Aktiviti sosial juga sering melibatkan acara-acara kebudayaan yang merayakan pelbagai budaya di Malaysia. Pertunjukan seni, muzik dan tarian dan festival adalah peluang bagi semua komuniti untuk berkongsi warisan budaya mereka dengan yang lain. Selain daripada itu, program-program pendidikan dan dialog antara etnik adalah cara untuk memupuk persefahaman yang lebih baik di antara komuniti. Masyarakat dapat membincang mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan hak asasi manusia dan suasana yang terbuka. Ini membantu menyelesaikan konflik dan menggalakkan komunikasi yang lebih baik antara komuniti yang lain. Ia juga dapat menggalakkan pengetahuan, kesihatan dan kesejahteraan, memainkan peranan dalam membina perpaduan. Kempen kesedaran tentang isu-isu kesihatan seperti penjagaan kesihatan mental, pencegahan penyakit dan kecergasan fizikal dapat membolehkan masyarakat berkongsi sumber maklumat dan menyokong untuk meningkatkan kesejahteraan Malaysia. Namun, kejayaan aktiviti sosial dalam mengukuhkan perpaduan bergantung pada sokongan dan penyertaan aktif daripada masyarakat. Semua individu dan komuniti perlu bersedia untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti ini dan memberi kerjasama. Dengan ini, ia boleh memberi manfaat yang berpanjangan dan membina perpaduan. Untuk yang poin seterusnya, toleransi. Toleransi adalah aspek yang penting membina dan memelihara perpaduan juga. Ia adalah sikap mental yang membolehkan kita untuk menghormati negara, budaya dan hidup yang lain yang berbeza. Mengamalkan toleransi bukan sekadar tugas moral tetapi juga satu keperluan dalam menjaga keharmonian. Ia juga boleh memberi pemahaman latar belakang dan nilai-nilai komuniti yang lain. Ini bukan sekadar pengenalan tetapi pemahaman yang mendalam mengenai sejarah, budaya dan keyakinan mereka. Semakin kita memahami komuniti lain, semakin kita dapat menghormati dan menghargai perbezaan. Sikap terbuka terhadap perbezaan adalah langkah penting dalam mengamalkan toleransi. Ini termasuk membuka pintu kepada pandangan, kepercayaan dan cara hidup yang berbeza daripada kita. Dalam masyarakat yang semakin pelbagai, kita perlu bersedia untuk menerima bahawa tidak semua orang akan mempunyai pandangan yang sama seperti kita. Mengamalkan toleransi juga melibatkan sikap hormat menghormati. Ini bermaksud memberikan penghormatan kepada semua individu tanpa mengira bangsa, agama dan budaya mereka. Toleransi juga menggalakkan dialog dan komunikasi yang terbuka. Apabila kita berinteraksi dengan komuniti, agama, bangsa atau daripada rakyat negara lain, kita boleh membina jambatan untuk memahami satu sama lain. Selain daripada itu, kita juga boleh mengamalkan toleransi dengan menghormati hak asasi manusia semua individu daripada semua rakyat, bangsa dan negara. Penting untuk diingat bahawa mengamalkan toleransi bukanlah tindakan yang lemah. Sebaliknya, ia memerlukan kekuatan dalam menerima perbezaan dan mengekalkan perpaduan dalam suasana yang berbilang budaya. Mengamalkan toleransi adalah kunci perpaduan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang budaya. Yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, sikap terbuka, hormat menghormati dan penghormatan hak asasi manusia. Untuk poin yang seterusnya, berinteraksi secara positif. Ia bukan hanya tentang komunikasi tetapi juga menghormat, menghargai dan menjalin hubungan saling memahami dengan individu dari latar belakang etnik, budaya, agama dan pandangan politik yang berbeza. Berinteraksi secara positif membantu mencipta suasana harmoni dan saling percaya yang diperlukan untuk negara seperti Malaysia. Manfaatnya adalah berinteraksi secara positif dengan komuniti yang berbeza adalah pergayaan budaya. Apabila kita berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang berbeza, kita berpeluang memahami dan menghargai perbezaan budaya mereka. Ini berbawa kepada pertukaran idea,
kepercayaan dan tradisi yang memperkayakan pengalaman kita. Berinteraksi secara positif membantu memecahkan stereotip dan prasangka yang mungkin kita memiliki terhadap komuniti lain. Dengan berinteraksi secara langsung dengan individu dari komuniti tersebut, kita dapat melihat bahawa kebanyakan stereotip adalah tidak berasas dan tidak adil. Hubungan positif dengan komuniti yang berbeza juga membina jambatan untuk kerjasama. Ini adalah penting dalam semua aspek kehidupan dan perniagaan hingga politik dan membangunkan komuniti. Melalui kerjasama, kita dapat mencapai matlamat bersama dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak. Berinteraksi secara positif juga membantu memupuk persefahaman dan kepercayaan. Apabila kita berinteraksi dengan positif, kita boleh memahami pandangan dan boleh memberi kesan-kesan yang positif dan juga membina respect daripada negara atau rakyat lain. Penting bahawa interaksi secara positif bukan bermaksud kita perlu mengabaikan perbezaan atau menyelaraskan pandangan kita. Sebaliknya, ia adalah sikap terbuka, saling mendengar dan mencari titik persamaan. Poin seterusnya, mengamalkan keadilan sosial adalah prinsip yang menegakkan keadilan, kesetaraan dan peluang yang sama untuk rakyat Malaysia. Salah satu aspek penting dalam mengamalkan keadilan sosial adalah memastikan sumber daya dari peluang yang sama boleh memberi lapisan masyarakat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti, perkhidmatan, kesihatan, perumahan dan peluang pekerjaan. Ini tidak hanya membantu mengurangkan jurang ekonomi tetapi juga mencipta masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Mengamalkan keadilan sosial juga bermaksud mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan yang mungkin berlaku. Ini termasuk melindungi hak-hak Malaysia atau hak-hak individu yang lain untuk tidak diskriminasi, untuk berkumpul dan bersuara dan untuk memberi kebebasan beragama. Ia adalah penting dalam memastikan bahawa setiap individu merasa hormat dan bernilai dalam masyarakat. Selain daripada itu, mengamalkan keadilan sosial juga melibatkan pembangunan sosio-ekonomi yang inklusif. Ini bermakna memastikan bahawa komuniti yang kurang beruntung dan terpinggir mempunyai akses kepada peluang pembangunan. Program pembangunan seperti bantuan sosial dan inisiatif-inisiatif yang mendorong penguasaan ekonomi masyarakat miskin adalah penting dalam mencapai matlamat ini. Keadilan sosial juga melibatkan pengambilan tindakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan. Ia termasuk pelaksanaan cukai yang adil dan sistematik yang membolehkan sumber daya negara digunakan untuk kebaikan semua rakyat. Ini membantu menggunakan jurang antara golongan yang kaya dan miskin serta memastikan keadilan dalam peluang ekonomi. Dalam konteks Malaysia yang berbilang budaya, keadilan sosial juga bermaksud menghormati dan menghargai orang lain. Kesimpulannya, untuk poin ini, keadilan sosial boleh membawa kepada masyarakat yang lebih adil, setara dan inklusif. Keadilan sosial adalah prinsip yang mengikat semua rakyat Malaysia bersama dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih besar dalam negara yang pelbagai budaya. Mengiktiraf kepentingan bahasa kebangsaan penting juga kerana ia adalah bahasa yang menyatukan semua rakyat Malaysia. Dalam sesuatu di mana terdapat berbilang bahasa digunakan oleh komuniti yang berbeza, bahasa Malaysia adalah bahasa yang berinteraksi sepadan etnik dan budaya. Ia adalah bahasa yang dipelajari di sekolah-sekolah dan digunakan dalam kerajaan dalam institusi awam. Oleh itu, adalah alat komunikasi yang penting membolehkan semua warga Malaysia berinteraksi antara satu sama lain dengan efektif. Mengiktiraf bahasa kebangsaan juga bermaksud menghargai dan mempromosikan warisan budaya Malaysia. Bahasa Malaysia adalah satu aspek utama dalam warisan budaya Malaysia dan mencerminkan sejarah dan identiti negara. Melalui penggunaan ini, kita memastikan bahawa warisan budaya Malaysia terus hidup dan
diteruskan kepada generasi akan datang. Ia juga memupuk perpaduan dalam masyarakat. Apabila semua rakyat Malaysia berkongsi bahasa yang sama, ia membina jambatan komunikasi dan mempromosikan persefahaman yang lebih baik. Ia adalah penting dalam mengatasi ketidakfahaman dan konflik yang mungkin timbul akibat perbezaan budaya dan bahasa. Mengamalkan bahasa kebangsaan juga menggalakkan pemahaman terhadap budaya dan sejarah orang Melayu sebagai komuniti asal Malaysia. Ia memupuk rasa kebangsaan dan identiti Malaysia yang bersama. Ia juga merupakan satu cara untuk mengiktiraf peranan penting orang Melayu dalam membentuk negara ini. Walaupun pengiktiraf bahasa adalah penting, ia juga perlu diimbangi dengan mengiktiraf hak individu untuk menggunakan dan memelihara bahasa ibunda mereka. Bertindak adil dan berterus terang boleh merujuk kepada pelaksanaan tindakan dan keputusan yang adil dan seksama tanpa mengira latar belakang etnik, agama, gender atau kedudukan ekonomi. Ini penting dalam memastikan setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk berkembang dan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Bertindak adil boleh melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tidak diskriminasi untuk mendapat keadilan. Selain daripada itu, ketulusan atau berterus terang menyokong perkongsian maklumat secara terbuka dan jujur. Dalam kerajaan, ia merujuk kepada amalan berterus terang dalam proses pembuatan keputusan, pentadbiran dana awam dan pelaksanaan dasar. Ketulusan adalah kunci untuk mengatasi rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam pentadbiran negara. Pentingnya bertindak adil dan berterus terang juga dilihat dalam perniagaan dan ekonomi. Perniagaan yang adil memastikan bahawa peluang perniagaan dan keuntungan disebarkan dengan sama dan boleh membuka kepada semua pihak. Konsep ini membawa kepada persekitaran perniagaan yang sihat dan kompetitif. Dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai, berterus terang menghargai perbezaan budaya dan agama boleh memberi ruang dan kebebasan untuk setiap individu dan komuniti mengamalkan kepercayaan dan budaya mereka tanpa diskriminasi atau penyelesaian. Penting untuk diingat bahawa integriti adalah tanggungjawab setiap individu dalam institusi dalam masyarakat. Bekerjasama dalam projek komuniti membawa bersama pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai latar belakang. Melalui kerjasama dalam projek-projek ini, komuniti dapat memahami satu sama lain dengan lebih baik, memupuk persefahaman dan mengurangkan ketidakfahaman yang mungkin timbul. Selain daripada itu, projek komuniti juga membantu dalam meningkatkan kualiti hidup dengan lebih baik. Projek seperti pemulihan alam sekitar, penanaman pokok, pemulihan sungai dan program Kita Semula membantu melindungi alam sekitar dan memberikan manfaat kepada semua dalam rakyat. Pendidikan juga memainkan peranan dalam projek komuniti. Program pendidikan yang dijalankan oleh sukarelawan atau NGO membantu meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti di komuniti yang mungkin memerlukan bantuan tambahan. Projek-projek komuniti juga menggalakkan pelibatan aktiviti penduduk tempatan dalam memantapkan masa depan komuniti mereka sendiri. Melalui penyataan dalam proses perancangan dan pelaksanaan projek, penduduk tempatan merasa memiliki tanggungjawab terhadap perkembangan komuniti mereka. Ia meningkatkan rasa kepemilikan dan rasa tanggungjawab terhadap kejayaan projek. Untuk mencapai, semua rakyat mestilah bekerjasama untuk membina komuniti yang lebih baik. Sokong institusi kebangsaan juga boleh termasuk dalam proses politik seperti mengundi dalam pilihan raya dan melaksanakan tanggungjawab rakyat untuk membantu dalam pembentukan anggota awam. Ini juga melibatkan penghormatan kepada perlembagaan negara yang merupakan undang-undang tertinggi yang mengatur kerajaan Malaysia. Menjaga integrasi kebangsaan adalah penting kerana tanpa campur tangan politik, rasuah atau penyalahgunaan kuasa, kita dapat membina masyarakat yang berfungsi dan yang mempunyai sifat integriti dan keadilan.
Kita juga boleh menegakkan prinsip ketulusan dan accountability dalam pentadbiran negara dengan bantuan institusi kekuasaan. Untuk mengekalkan keselamatan dan kedaulatan negara adalah penting untuk menyokong pasukan keselamatan tentera. Ini termasuk menghormati pekerja keselamatan dan menjaga ketenteraman awam. Akhir sekali, untuk menjamin kestabilan, keamanan dan kemajuan Malaysia adalah penting untuk menyokong institusi negara. Masyarakat Malaysia mesti memahami prinsip demokrasi, memelihara integriti institusi, menjunjung titah raja-raja dan memelihara prinsip ketulusan dan accountability dalam pentadbiran negara. Kita boleh memastikan Malaysia terus menjadi negara yang bersatu, stabil dan maju dengan menyokong institusi kebangsaan dengan kukuh. Sekian, terima kasih. Itu saja.